Malaysia terkenal dengan kepelbagaian bangsa dan agama seperti kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di negara kita. Kumpulan etnik terkecil ini antara tiga kumpulan etnik utama di negara ini iaitu kaum India merangkumi 10% populasi di Malaysia. Dengan itu, penyebaran dan penerimaan makanan tradisional kaum India oleh masyarakat majmuk di Malaysia telah mula menerima dan menyokong masakan mereka. Boleh dikatakan makanan tradisional untuk kaum India ini kebanyakannya disajikan semasa perayaan-perayaan utama ataupun sebagai hidangan harian keluarga. Oleh itu, dengan adanya kaum India di Malaysia telah mewujudkan kepelbagaian makanan tradisional masyarakat India di negara kita. Destinasi pertama kami adalah restoran Banana Boat. Sebaik sahaja masuk ke dalam kedai, bau yang datang dari arah dapur restoran tersebut telah menangkap perhatian kami kerana aroma rampah-ratus yang mereka gunakan. Ini adalah salah satu lauk yang telah dijual di restoran Banana Boat, iaitu ayam goreng mama. Hidangan ini sentiasa menjadi pilihan utama pelanggan yang datang mengunjungi restoran Banana Boat. Menu sudah terletak cantik di atas meja dan ada sehelai kertas yang disediakan di mana kita boleh terus menulis pesanan kita sebelum diberikan kepada pelayan. Bukan itu sahaja, terdapat juga lauk lain yang menjadi pilihan pelanggan ketika datang mengunjungi restoran Banana Boat ini. Hal ini demikian kerana rasa kari ikan yang dihidangkan di restoran Banana Boat kaya dengan rempah ratus dan mempunyai kuah yang pekat. Paling penting sekali, kedai ini menggunakan lambang Banana Boat di atas daun pisang yang disajikan kepada kami. Memang sangat eksklusif dengan lambang Banana Boat. Restoran ini tidak menggunakan pinggan dan hanya menggunakan daun pisang sahaja. Restoran ini menggunakan daun pisang sebagai pengganti pinggan kerana daun pisang merupakan simbolik kepada masyarakat India. Dalam masyarakat India, sifat semula jadi pokok pisang yang mudah hidup diumpamakan seperti mengharapkan kesejahteraan dalam kehidupan. Tradisi masyarakat India sangat mementingkan penggunaan daun pisang sebagai alas makanan sebagai pengganti pinggan dan mangkuk. Dan itu sahaja, daun pisang yang beraroma memudahkan proses menghidangkan makanan dan dapat membangkitkan selera makan. Kami semua memilih set yang paling terkenal iaitu Craving Set yang hanya berharga RM12.90. Senarai menu yang terdapat pada set hidangan yang sering menjadi pilihan pelanggan telah menarik tumpuan kami untuk mencuba hidangan tersebut. Apabila anda datang dan makan di restoran ini, pekerja mereka akan menghidangkan nasi putih, papadum dan sayur-sayuran seperti kopis goreng, timun dan juga periuk goreng. Untuk kuah pula, Banana Boat menyediakan 4 jenis kuah iaitu kuah rasam ketam, kari ayam, kari ikan dan juga kuah dal. Dan jangan risau, anda semua boleh meminta untuk menambah nasi atau menambah lauk seperti sayur, papadum, periuk goreng dan kuah-kuah tanpa dikenakan sebarang charge. Di samping itu, sedikit pencerahan tentang Banana Boat. Kedai ini diinspirasikan daripada jalanan, seni dan budaya India. Banana Boat meningkatkan pengalaman menjamu selera anda, memberikan anda rasa kawasan selatannya yang asli melalui sentuhan moden dan kontemporari dalam hiasan, hidangan dan juga minuman. Selesai makan, kami semua membuat bayaran di kaunter. Bayaran untuk 6 orang makan berharga RM126 termasuk servis dan teks. Okey, jom kita pergi ke restoran seterusnya. Selesai makan di restoran Banana Boat, kami semua beramai-ramai berjalan kaki menuju ke restoran Majunas. Restoran ini terletak di Taman Ibu Kota, Kuala Lumpur. Antara makanan yang kami pesan di restoran Al-Majunan seperti roti canai, roti tosai, roti naan dan ayam tanduri.
kita lihat bagaimana cara pembuatan makanan-makanan ini. Bagi menu pertama iaitu roti toseh dan roti canai, dibuat di tempat yang sama di mana tukang masak akan membuat roti toseh dahulu. Penyediaan yang akan dibuat sebelum roti toseh, tukang masak akan meletakkan margarin di atas kuali lepeh. Selepas itu, barulah meletakkan bancuhan toseh ke atas kuali. Roti toseh ini juga amat digemari oleh pelbagai jenis bangsa di negara Malaysia, antaranya kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Hidangan ini selalu menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang datang di restoran untuk dijamu ketika sarapan. Roti toseh ini dihidangkan bersama aneka jenis kuah, antaranya kuah dal, kuah kari ayam atau kari ikan. Kuah ini akan dijadikan sebagai perasa sampingan yang akan dimakan oleh toseh tersebut. Bukan itu sahaja, kuah yang paling utama yang akan dihidangkan bersama toseh ini adalah kuah katni, iaitu sejenis kuah pekat yang diperbuat daripada campuran kelapa yang dikisar serta perencah rempah dan cili. Seperti yang anda dapat lihat pada klip ini, dough yang telah diuli tadi akan ditebarkan. Seterusnya, ia akan diletakkan di atas kuali lepeh yang panas untuk dimasak. Adunan roti itu akan dibiarkan masak sehingga bertukar kepada warna keperangan dan sedia untuk dihidangkan. Akhir sekali, kita akan melihat bagaimana roti nan dan ayam tenduri dibuat. Seperti yang anda lihat, ini adalah persiapan yang dibuat oleh tukang masak di kawasan pembuatan roti nan dan ayam tenduri. Untuk pembuatan roti nan, beliau akan mengambil sedikit dough roti nan ini dan akan dimasukkan ke dalam basuhan air. Langkah ini akan dibuat sebelum beliau menguli roti tersebut. Roti nan ini juga dikenali sebagai roti tempayan. Roti ini merupakan sejenis roti tanpa penaik yang dimasak dengan cara menampalkannya dalam tempayan. Roti yang berbentuk bulat dan nipis ini mempunyai beberapa ramuan. Antara ramuannya adalah termasuk tepung, gandum, lemak dan rempah. Ia dimakan bersama kuah dal atau kuah kari dan kadang-kadang dihidangkan bersama ayam tanduri. Tekstur roti nan ini yang rangup di luar dan lembut di dalam yang dipadankan dengan ayam tanduri dan disaluti dengan rempah ratus amat memikat selera kami semua. Vadai atau wadi merupakan sejenis makanan orang India Selatan. Terdapat dua jenis vadai, iaitu masalah vadai yang diperbuat daripada dal dan kentang.
Terdapat juga irisan cili hijau, daun kari dan bawang merah dicampurkan sekali ke dalam wadai tersebut. Satu jenis lagi adalah ulundu badai yang diperbuat daripada tepung beras dan berbentuk roda dengan lubang di tengah. Ulundu badai biasanya lebih sedap sekiranya dimakan bersama cutney atau kuah kari. Bukan itu sahaja, badai digemari sebagai makan petang kerana rasa dalam keadaan panas, garing, berempah lembut dan pedas sedikit. Bentuk fizikalnya selalu berbentuk bulat, 10 cm bergaris pusat dan ada juga dalam bentuk bujur. Badai di Pulau Pinang amat digemari oleh semua jenis kaum. Penjaja Pasar Malam Melayu Pulau Pinang sudah dijadikan jualan badai ini sebagai kuih sampingan bersama kari pap ataupun popiah. Dapat beberapa tips penting yang kami ingin sharekan dari awal penyediaan bahan. Jika anda ingin tahu, jom tengok video ini sampai habis. Bahan utama yang diperlukan, 1 cawan urat dal atau kacang ulundu direndamkan dengan air biasa lebih kurang 4 hingga 6 jam sampai jadi kembang. Kemudian masukkan ke dalam blender kerana urat dal ini harus diblender menggunakan sedikit air. Blend sampai urat tu halus. Kemudian bahagian ini penting ya, supaya badai yang kita buat menjadi elok. Lepas itu, ambil sedikit adunan dan ratakan hujung jari untuk merasakan kehalusan kacang dal tersebut. Kemudian, masukkan sedikit adunan ke dalam gelas yang berisi air. Kalau adunan tersebut terapung, maksudnya adunan yang dibuat adalah dengan cara yang betul. Ini adalah salah satu tips untuk mengelakkan adunan yang dibuat tidak menjadi. Kemudian, masukkan adunan yang telah dibuat dan telah dikisar tadi ke dalam mangkuk dan gaus sehingga sebati. Selepas itu, potong semua bahan dan masukkan ke dalam mangkuk dan gaus sekali dengan adunan kacang dal yang telah dibuat tadi. Gaul hingga betul-betul sebati dan masukkan tangan ke dalam air. Kemudian ambil adunan letak ke tangan. Hal ini kerana untuk mendapatkan wadai yang kita buat terbentuk dengan sempurna. Tips ini juga digunakan untuk mengelakkan adunan wadai tersebut melekat di atas tapak tangan kita. Selepas itu, tunggu minyak sehingga panas dan masukkan adunan ke dalam kuali tersebut. Terbalikkan wadai tersebut jika belah bawah wadai tersebut telah menjadi warna kekuningan. Tunggu beberapa minit sehingga wadai tersebut menjadi semua kekuningan. Kemudian, angkat wadai tersebut dan sedia untuk dihidangkan. Wadai ini juga sesuai dinikmati bersama ahli keluarga pada waktu petang. Jadi, apa pendapat anda? Mudah kan untuk membuat wadai ini? Bahan-bahannya juga mudah dicari di pasar raya terdekat di kawasan anda. Okey, sekian itu sahaja daripada kami. Bye! Jangan lupa rasa juga. Jangan lupa tahu.
Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah mengetahui makanan tradisional masyarakat India supaya kita dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Selain itu, mengetahui makanan masyarakat lain juga adalah penting untuk pengetahuan umum agar kita dapat mengelakkan berlakunya salah faham di antara masyarakat India.